Tapi sebenarnya apa yang kita orang buat dalam DJ ni, kita percaya sebenarnya band-band underground dekat Malaysia ni, dia orang ni talented. Dia orang main pun bagus, composition of song pun sedap. Our problem adalah bukan semua ya. Masalah kita adalah selalunya bila material tu sampai ke telinga orang. The problem is on the production. Kalau ikut pasaran muzik baru-baru ni memang sejak beberapa tahun kebelakangan ni pun tak berapa memeras sangat pun. Jadi kalau tengok artis-artis di arus perdana pun mereka lebih selesa keluar singles kan. Jadi bagi DJ Muzik sendiri mengeluarkan satu album sebuah band legenda bawah tanah ni dalam keadaan muzik yang industri muzik yang sendu. Scene bawah tanah ni underground susah cerita lah, memang sendu kan. Jadi atas dasar daya tolak yang bagaimana yang boleh menyebabkan Legion berani untuk rilis sebuah package album yang tidak arus masa pun, metal di Malaysia tidak diterima pun, di arus perdana pun boleh dikira lah boleh diterima pun, tapi Legion Muzik boleh keluarkan album yang seumpama ni lah. Okey, kita ambil point macam soalan you tadi. Muzik bawah tanah ataupun kita lebih merujuk secara umum dia underground. Bila kita sebut underground daripada 30 tahun lepas memang budaya dia adalah fizikal. Budayanya adalah fizikal. Sikit atau banyak bukan persoalan. Sikit atau banyak bukan persoalan. Tidak pernah kami letakkan sama ada fizikal boleh jual atau tidak. Dia memang underground. Kalau kita ambil dalam konteks ni yang kita bercakap ni di Malaysia, memang dari dulu kita started dengan kaset. What more dulu kita tak jual pun, kita trade. Lepas tu ada kawan-kawan jual pun murah-murah je kan. Kalau nak hantar envelope ada stamp kan untuk dia hantar balik. Okey, jadi daripada situ historically kita bergerak kepada tahun sekarang 2019. Budaya underground tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Underground yang dipanggil underground ni masih kepada bentuk fizikal. Sebabnya underground is all about passion. Kita minat dan kita tidak pernah dalam kita punya lingkungan underground di Malaysia ni nak pergi ke arus perdana. Tidak pernah. Kita selesa dengan apa yang kita nak. And it is all about preference. Jadi kita tak pernah letakkan, maknanya contoh kalau kita ambil album Langsui, kita tidak pernah letakkan dia nak masuk ke arus perdana. Tidak, kita masih di dalam community masyarakat underground. Jadi underground memang budaya daripada dulu adalah fizikal. Jadi kita pergi kepada situ dan kita letakkan daripada segi kita nak tengok sale macam arus perdana tu, kita kemudiankan yang itu. Jadi kita pergi kepada budaya kita daripada dulu sampailah sekarang. Still daripada segi fizikal. Atas dasar tu bukan nak kata Legion Muzik berani, tapi kita still masih mengangkat budaya tu. Sebab kami yang berada ni dalam Legion Muzik semua orang yang daripada mula belajar sampai sekarang diasuh dan masih belajar. Underground is all about physical. Sebab kita pulangkan physical tu, dia orang bagi kita physical, kita beli, kita tahu duit tu akan dipakai untuk mengeluarkan material dalam bentuk fizikal lainnya pula. Jadi adakah maksudnya adakah Legion tidak begitu mengambil berat langsung, maksudnya dari segi pulangan, mana kita dah keluar kos yang mungkin banyak lah kan untuk record album,
Jadi adakah ini maksud Legion tidak terlalu mengambil berat dari segi pulangan balik itulah, ataupun hanya memikir orang kata kira balik modal pun okey. Okey, untuk jawab soalan tu first thing first, kita ingat kita tidak berniaga. Kita tidak berniaga. Jadi bila kita bercakap pasal untung rugi, maknanya kita berniaga. Okay. Apa yang berlaku dan kami percaya masih wujud dalam masyarakat underground ataupun daripada dipanggil underground scene di Malaysia, budayanya masih itu. Masih itu. Keluarkan album, terjual sekian-sekian banyak, tidak jadi masalah. Terjual banyak pun tidak jadi masalah. Bukan tidak titik beratkan untung atau rugi, tapi kita angkat balik budaya underground. It's all about passion. Passion, minat kita yang mendalam, dan kita memilih muzik ni. Dan pada masa yang sama, ada yang sudi mendengar. Jadi pada masa tu, kita punya fokus lebih kepada siapa yang sudi mendengar ni, kita nak sampaikan kepada dia. Lebih kurang macam itulah. Kita nak menyampaikan, mencontoh Langsui, dia nak sampaikan muzik begini. Kita percaya ada yang masih mendengar. Itu je. Kalau lihat pada prinsip Legion Music ni, seumpama Legion seorang menolak pasaran muzik secara digital tu, sebab sekarang ni trend, kita tengok trend sekarang ni pun kerajaan sendiri pun dia lebih ke arah pendigitalan sekarang ni. Dia melabur banyak, kerajaan banyak melabur untuk pendigitalan. Jadi adakah ini bermaksud produk-produk di bawah Legion Music ni tidak akan terdapat di platform digital seumpama Spotify atau Joox atau Google Music, Apple Music? Kita tidak menolak digital format. Kita sama sekali tidak menolak. Kami empat orang kami pun we are premium subscriber most of the digital punya platform, dan untuk dikongsi bersama, kami dah masuk ke dalam digital store. Legion Music, keluaran-keluaran Legion Music dah ada di Bandcamp, dah ada di Spotify, kita dah ada di Tidal. Betul sebutan je kan? Tidal. Tidal. Sebab sebelum tu lama dulu kita pun dah baca. Even producer-producer besar yang bukan dalam underground tapi daripada segi mainstream, dia dah melalui zaman tu. Daripada physical drop, dan dia orang tengok trend adalah digital. So they went digital. So pendekatan sama yang kita buat, daripada selain pada fizikal, kita ada juga digital platform. So kita sekarang ni dah berada di Bandcamp, Spotify, Tidal. Dalam masa yang sama kita akan ada di platform-platform digital lain lah, apa Amazon, apa Google Music, iTunes, Apple Music. Even YouTube pun kita ada. Kita dah ada di YouTube. Kita tidak menolak. Kita tidak menolak sama sekali. Bagaimana dari segi perancangan Legion Music untuk album ni, perancangan pemasaran tu? Jadi promosinya saya dikabarkan sekitar kata Batara Guru katanya sebelum Ramadan akan rilis. Itu kata Batara Guru lah. Tapi mungkin pihak Legion sendiri ada perancangan tertentu, sebab yang dimaklumkan, yang info yang kami dapat pun kemungkinan mini CD akan rilis bulan 4 buah lagu lah. Tapi saya nak dapat penjelasan daripada Legion Music sendiri lah. Daripada segi perancangan rilisan apa yang dah direkod oleh Langsui, maknanya tarikh berkenaan ataupun bila akan dirilis, kesemuanya kami serahkan kepada Langsui. Dalam perancangan Legion Music sendiri, adakah Langsui ni akan ada promosi ataupun album ni akan dijual sekurang-kurangnya melepasi ke Indonesia ke? Bagi pihak Legion Music akan ada launching untuk album baru ni. Tarikh dia kita belum tetapkan, tapi kita nampak sama ada sebelum bulan puasa ataupun selepas bulan puasa. Tu tertakluk kepada dia orang dah finalkan dia punya karya ni. Daripada segi rangka promosi pula, maknanya pada hari launching tu akan ada penjualan fizikal, dan juga kita akan
teruskan dengan digital format juga. Pada masa yang sama akan ada merchandise untuk bersama-sama dengan launching album tu. T-shirt, patches, metal pin, semua. Pada masa yang sama juga kita punya untuk menjawab, kita nak bawa sampai ke peringkat di luar Malaysia tu, memang itulah antara salah satu yang kita akan buat, dan memang kita buat. Itu sebab kita ada YouTube channel supaya pendengar daripada luar dapat dengar, bukan saja di Malaysia. Kita ada digital platform yang satu dunia boleh dengar, boleh akses. Design Dengan zin-zin yang kita ada contact, collaboration, kita akan hantar sebagai salah satu langkah promosi. Tapi kita kena ingat, langkah promosi kita masih dalam dunia underground. Kita pergi ke targeted listeners kita, targeted viewers kita. Kalau yang jenis macam digital ni berlaku bila dalam keadaan sekarang, macam contoh kereta. Kebanyakan kereta sekarang dah tak ada CD player. Dia tak ada CD player, dia ada streaming, dia ada dia punya apa orang kata platform dia, Bluetooth dia, semua benda tu. Kita akan pergi daripada segi semua platform, semua format, dan di dalam Malaysia dan juga ke luar. Dan kami juga berusaha untuk bersama-sama dengan Lansui, bukan saja untuk show di Malaysia, juga di luar. Sebabnya kita kena ingat, bila kita cakap Malaysia, kita secara umum, tapi sebenarnya secara spesifik bila kita sebut Malaysia tu, kita pada Semenanjung je. Sekarang ni kita akan bawa Lansui ke Sabah untuk menyampaikan Malaysia tu, kan? Dan kita akan bawa ke Sarawak juga. Daripada situ kita akan pergi ke negara jiran yang berdekatan, dan pada masa yang sama kita usahakan juga ke Europe. Kita bergerak ke arah tu dengan kerjasama Lansui. Dari segi label Legend Music, mereka meletak satu harapan yang tinggi lah pada Lansui untuk album baru ni lah. Memang Legend letak harapan yang tinggi, sebab dia orang ni peminat. Jadi Lansui sebagai band pun tahulah dia punya harapan tu tinggi. Jadi kita cuba sampaikan harapan tu. Jadi mereka bagi segala melunaskan semua kendak Lansui lah. nafsu. Apa yang kami nak semua akan ditunaikan oleh Legend. Jadi kita akan bayar balik dengan produk yang berkualiti lah. Itu natural lah. Lihat pada usaha bersama Legend Music dalam menerbitkan Lansui ni, mereka terfikir untuk semua orang kurangnya untuk peringkat awal untuk bawa band-band metal Ipoh Legender, Ipoh Metal Metal so-far semua orang tahu kan, untuk bawa, untuk merakamkan untuk band-band yang masih ada dalam Ipoh Metal Metal ni untuk rakaman album baru. Dia sebenarnya bukanlah kita nak bercakap Legend ni, sebenarnya kebanyakan band adalah band daripada Ipoh Metal Militant. Tapi nak cakap, ada juga band yang di luar daripada Ipoh, di luar daripada Perak. Cumanya dah jadi kita ada selain pada Lansui, sebab kita bercakap selain pada Lansui, di bawah Legend Music kita ada Necrotic Chaos, kita ada Vociferation Eternity, dan kita juga ada Autotalk. So sebenarnya tinggal 1-2 band lagi yang di dalam Ipoh Metal Militant yang tidak ada dengan Legend. Ini bukan usaha kita orang pergi approach dia orang, tidak. Benda ni berlaku, dan kami hanya orang kata senyum sama-sama kami bila ada soalan-soalan macam ni lah. Belum cakap bawah Legend ada Necrotic Chaos, and then ada Vociferation Eternity, and then ada Lansui, and then kita orang dengar Autotalk.
bawa apa Legion Music. So benda tu berlaku bila dah berlaku. It happen. Bukan target. Bukan target sebab kita pun kalau sebagai maklumat yang kita boleh kongsi kita ada Atomic Death daripada Selangor. Kita ada Central Disposal daripada Selangor. Kita ada Cryptic Malediction daripada KL. Kita ada apa lagi? Atomic Death. Kita ada Salah Store daripada KL. Kita ada Dead daripada Kuantan, Pahang. Tashim. Kita ada Tashim daripada Kuantan, Pahang. Kita ada apa lagi? Sabah. Kita ada salah satu new band yang sudi bekerjasama dengan kita daripada Sabah, Infelicity. Kita buka ruang selagi kita mampu sebab kami semua bukan full time. Ini semua passion yang kita sama-sama kongsi, kita bekerjasama, kita saling bantu untuk menyampaikan. Sebab kami percaya selain daripada band-band, sebab kita bercakap dalam konteks Ipoh Metal Militant, satu Malaysia ni termasuk Sabah, Sarawak, kita ada band-band yang cukup hebat yang kita nak menyumbang, Legion Music menyumbang, nak bagi keadilan kepada semua band ni, supaya dia berada di tempat yang sepatutnya dia ada. Kita tolong terlampau sedikit. Itu bukan tolong, itu lebih kepada sumbangan kami. Kami semua Legion Music pendengar underground. Pada kami itulah sumbangan kami yang sedikit. Boleh kata Legion Music ni payung yang ada sekarang ni untuk memayungi seluruh band underground metal yang ada. Boleh dianggap gitu? Legion Music ni sebenarnya ditubuhkan sebab passion kami yang tak nak tengok yang orang kata scene underground ni sendu. Dia orang ni sebenarnya saya tak berapa setuju dengan kesenduan tu. Sebenarnya dia orang hanya mendiamkan diri sampai dia orang hanya nak satu motivasi. So kami percaya sebab itulah Legion ditubuhkan untuk motivate balik dia orang ni. Sebab kami pun minat dia orang ni, kebetulan dia orang band-band legenda yang lama ni. So itulah tugas kami rasa kami nak revive balik, motivate balik band-band ni, dan so far I believe we succeed in that lah. Dia kalau boleh kita nak tambah lagi bab aku suka topik Ipoh Metal Militant sebab kau bukan orang pertama yang cakap benda tu. Lagipun one of the main criteria kita buat Legion Music ni is to push talented local band untuk first announce to Malaysia punya scene, okay, they are back ataupun they have something new. Lepas tu moving forward it's gonna be untuk dunia luar pula. So kita tak nak sibuk sangat nak bawa band luar ke nak masuk dalam semua ni. Kita nak band luar, band Malaysia pun power bagi kita boleh pergi luar. So that is what we are trying to do, that is our quest, dan pasal itulah kita buat Legion. Dia kalau nak sentuh bab Ipoh tu kena bagi orang Ipoh bercakap. Orang Ipoh nak tambah sikit orang Ipoh. Ini orang Ipoh. Dia memang duduk sana. bab Ipoh tu Kebetulan lah. Saya rasa sebab kita it's not our targeted punya band kan. Tapi sebenarnya apa yang kita orang buat dalam Legion ni kita percaya sebenarnya band-band underground dekat Malaysia ni, dia orang ni talented. Dia orang main pun bagus, composition of song pun sedap. Our problem adalah bukan semua ya. Masalah kita adalah selalunya bila material tu sampai ke telinga orang. The problem is on the production. Ya. So kita faham kita faham scene ni adalah scene underground, but we try our level best untuk kita invest. I think the right word invest lah. Invest towards the production. So kita bagi liberty kepada band pilih where you can find the studio that which can produce your sound, the sound that you wanted people to hear, not the other way around. Okay, so kita sendiri pun bila album tu keluar, satu-satu band kita keluar, kita are open to criticism.
Whatever orang cakap, kita ambil, kita terima. Because kita tak nak bila kita keluar kita expect orang cakap bestnya sound ni kan, tak. So kita punya tujuan sebenarnya adalah to invest more towards production. In fact, kalau studio sometimes kita bagi liberty yang mana sampai kita mampu tu kita hantar lah kan. Kalau dia orang nak record dekat mana studio, Sunlight Studio. Sunlight Studio ke Studio apa ke, Fragment Gothenburg kan. itu kalau ada rezeki kita ada lah. Tapi not to that extent lah. Rasanya Belum lagi yet. mudah-mudahan lah kalau kita apa yang kita buat ni dapat good support from everyone. Perhaps one day mana kita tahu kita boleh cipta sejarah. I don't know. It will be a dream, but everything will start from a dream. So itu je lah nak cakap. Nak menyambung Balik pada soalan yang adakah Legion Music memayungi band-band ni. For the time being lah. For the time being bagi kami dia macam payung lah. Payung tu banyak jejari, banyak besi-besi dia. We are part of the besi lah, membuat jejari tu. So bands yang di bawah Legion Music, we believe that kita memayungi mereka lah. Kita dah revive balik semangat dia orang, revive balik music dia orang, just to mewarnai scene lah. Itu je. Kita hanya nak, kita bukan nak kita Legion Music ni bukan nak bersaing, hanya nak meriahkan scene underground kita ni. Itu je. Macam mana boleh start main balik drum? Sebab yang terakhir yang saya follow Aradia, Draconian Eulogy tu sekitar 2010 kalau tak silap. So dalam tempoh masa tu rasanya setakat saya pengamatan saya dah memang tak ada lah. Tak ada, cuma baru ni bersama Langsui pula main untuk. Kalau dengar balik album tu, Aradia last release 2010 tu lepas Metal Camp. Lepas tu buat album tu, tapi hasil album tu sebenarnya saya tak puas hati. Ada krisis kat situ. Macam tak payah cerita lah kan. Itu cerita lama, masing-masing dah move on. Tapi saya tak puas hati dengan album tu. Dan kebetulan selepas album tu dirakamkan, 2 bulan selepas itu saya kena dapat kecederaan ACL. Sebab saya main futsal kan. So dapat ACL, lutut saya meletup. Saya memang tak boleh main drum dah. Memang saya kata memang tak boleh main drum dah. Memang nak kena retire lah. So saya memang tak buat apa-apa lah. Tak main dengan band apa-apa sampailah 2018 Januari tahun lepas, Batara Guru contact saya untuk ajak join dia. Itulah ceritanya. Jadi sekarang ni beza bermain dengan Aradia dan juga sekarang ni bermain dengan Langsui. Seperti kita sedia maklum lah, Aradia main black metal, Langsui more pada death metal. So dia punya dari segi secara musikalnya perbezaan tu, dari segi pattern drum tu lah. Daripada segi pattern drum tu sebenarnya, walaupun Aradia black metal dan Langsui ni dia death metal, sebenarnya dari segi pattern drum tu tak banyak beza. Cuma di Aradia dulu, masa dengan Aradia, masa tu saya sebenarnya tak berapa sangat. Masa tu saya main by heart tau. Saya macam ikut apa yang saya rasa saya boleh main masa tu. Cuma dalam tempoh 8 tahun selepas itu, kita dah banyak boleh belajar tau. Tengok YouTube, tengok DVD macam-macam. So skill tu sebenarnya bertambah. Semakin tua semakin bertambah. So kalau tengok Langsui yang sekarang, saya rasa kalau dari segi kekemasan kan, stroke semua tu, saya rasa memang banyak beza. Langsui lebih tersusun, lebih relax. Tapi stroke dia tak menggila seperti Aradia dulu. Tapi stroke dia tersusun. Dari segi beat drum ni atau beat drum pattern ni, adakah Ibizam dengan yang orang bagi direction ataupun dari segi Rosmi sendiri yang menentukan, yang ikut kreativiti sendiri untuk bagi beat yang bagaimana untuk album terbaru Langsui. Batara Guru atau Sam dia bagi guide demo. So demo tu dia buat drum programming semua. Tapi sebenarnya 100% kebebasan tu pada saya. Okay, kalau nak ikut tengok demo dengan yang telah dirakam ni memang lain. Memang totally different.
Masa recording pun kadang-kadang tu adalah sekali dua producer CD dan Batara kata okey nak macam ni, tapi minimum sangat. Boleh saya katakan 99% memang tu kebebasan saya. Secara jujur, adakah berpuas hati dengan rakaman di Bandung untuk track drum tu lah? Sebab peluang saya main dengan Lang Sui ni, peluang saya untuk balas dendam sebenarnya. Apa yang saya tak dapat buat dekat Aradia, saya buat dengan Lang Sui. Dan bila dapat studio dekat Bandung pula, dengan sound engineer yang bagus, so apa yang saya nak tu memang semua dapat. Soal tambahan So adakah lepas ni dia ada kemungkinan balik-balik ke underground scene kita lah? Yalah, kita pun mana tahu kena dibuang oleh Lang Sui. Kemungkinan tu ada, tapi saya tak fikirlah. Tapi Aradia memang tak akan wujud, sebab kan kami dah bersepakat memang nak bury dia, nak tanam dia. So siapa-siapa pun tak boleh wujudkan Aradia. Itu je. So tak akan wujud. Ayah Griva sekarang ni apa cerita sebelum kita masuk pada album Lang Sui? Hayag Griva sekarang ni sedang dalam proses mengumpul material untuk album terbaru lah, InsyaAllah. Bila tu tak tahu lagi lah, sebab kita tengah proses lagi material-material yang ada tu. Jadi harap-harap dalam masa terdekat ni lah. Masih dengan line up yang sama? Line up ada penambahan sikit. Line up kira ni line up 2019 lah. Jadi ada keyboardist baru kita ambil, dan drummer baru, dan juga kita tambah satu lagi gitaris baru. Untuk Lang Sui ni macam mana boleh setuju untuk bermain dengan Lang Sui, tapi dalam masa sama komitmen dengan Hayag Griva tu masih ada? Sebab Lang Sui mostly material yang ada kebanyakan dia dah siap, cuma perlu diolah semula dari segi saya punya part lah, baseline dia perlu diolah semula. Jadi memang tak ada masalah, dan tawaran tu memang yalah Lang Sui kan, siapa yang boleh tolak kan, band legend dia. Jadi saya mula-mula tu memang terkejut jugalah, biar betul ni kan, macam tak percaya kan. Jadi satu cabaran jugalah bagi saya sebenarnya. Bukan mudah untuk menggalas sebagai bassist Lang Sui ni. Tapi alhamdulillah dengan bantuan bandmate yang ada semua, berjayalah dapat dirakam album ni. So dari segi baseline Hayag Griva dan juga Lang Sui ni, apa ada perbezaan dia. Tapi macam mana bagi Tuan Yunos ni nak membezakan, mana tak mau dibayangi oleh teknik permainan seperti mana dalam Hayag Griva? Daripada segi Hayag Griva, mostly starting dia memang material memang raw, memang tak ada apa, guitar track sahaja, even drum pun tak ada. Jadi saya memang masukkan sepenuhnya kat situ, dan cara permainan pun agak berbeza daripada situ. Cuma dalam Lang Sui ni buat yang album yang ni, baseline dah ada sikit, cuma saya olah semula ikut saya punya rasa sendirilah, feel sendirilah. So maksudnya adakah ini dah sampai tahap punya signature sendiri? So baseline tu mana dah tak ada ikut dengan pengaruh-pengaruh sebelum-sebelum ni ke? Iya, memang begitu. Memang selama ni pun memang saya cuba untuk create signature line saya sendiri. Alhamdulillah dalam album Lang Sui ni diberikan saya diberikan kebebasan untuk create sendiri. Tapi masih sambil dipantau jugalah kan. Sebab kena tengok pada kesesuaian juga. Sebab dalam masa yang sama pun saya sendiri masih belajar muzik Lang Sui ni sebenarnya. Walaupun dah lama dengar, cuma dulu dengar macam tu je.
Tapi sekarang ni saya nak create something untuk muzik diorang. Jadi saya perlu belajar semula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya Razlan, saya berasal daripada Ipoh. So dalam Langsui ni saya yang paling muda lah. So apa-apa pun saya menurut perintah je mostly. Kan kadang-kadang kita nak melawan pun kena tengok kesesuaian Langsui. Kan kadang-kadang kita muda, kita dengar staff yang baru-baru. So kita kena ikut apa guide yang dah ditetapkan jugalah. So saya start aktif tahun 2008. Saya join Venturia. After that saya dapat peluang jadi sessionist untuk Pyron sekejap, and then Jadam panggil untuk join Kurti Division, and recent yang dengan Langsui lah. Antara kelima-lima anggota Langsui, anda yang paling banyak band sekarang ni. Ada 3 band lah maksudnya sekarang ni. So macam mana anda membezakan setiap Venturia dengan Kurti Division dan juga Langsui lah? Okay. Mostly tak ada banyak beza lah, sebab semua berasaskan death metal. Cuma macam Kurti Division lebih pada old school, and then diorang pun baya-baya Sam semualah, and then Venturia lebih muda lah, baya-baya saya 30 lebih, and then kita orang pun lebih bereksperimental lah. Kita ada selitkan technical semua. So tak banyak beza lah, tak ada susah sangat. Just nak commit untuk setiap band tu susah sikit. Okay, dari segi penyediaan solo untuk setiap lagu dalam ni, so, adakah secara berselang-seli dengan Basam ataupun mostly Basam yang tulis ke ataupun mostly Sam yang akan solo. So saya solo dalam album ni ada 2 part je. Itu pun based on the guide, cuma saya olah based on kesesuaian saya sendirilah. Kita maklum Langsui ni Azman, Azlan dan juga Guzam. Terus sekarang ni boleh katakan Cik Azlan ni menggantikan Azman. So jadi orang tahu kedudukan Langsui tu di mana dan Azman tu di mana. Jadi sebagai orang baru, mungkin baru di kalangan mereka lah, sebagai orang baru di kalangan mereka ni, so adakah rasa macam satu tekanan? Maknanya mungkin Abang sendiri dia nak push macam mana Azman main ke, ataupun ada Cik Azlan sendiri punya stand sendiri untuk olah cara permainan dalam Langsui lah. Mana ada tekanan dibayangi oleh Azman ke macam mana? Pada mulanya masa Sam offer tu memang rasa teruja, tapi takut pun ada, sebab memang rasa pressure, sebab of course saya pun sebagai fan Langsui, kalau minat mana-mana band pun kalau boleh kita nak original line up. Okay, kan? Kita kalau macam ada orang lain ganti lah macam tak best je kan. So saya ni siapa je kan, tak ada siapa-siapa dalam scene. So saya fikir positif je, and then kawan-kawan pun support, and then saya fikir apa yang Sam cakap, just Langsui ni macam dalam kereta api, tempat tu nak tuju tu sama, just penumpang tu bertukar. So macam tu lah. So saya untuk album ni kita dah ada guide by Sam, so kita just bagi idea kalau macam boleh masuk, then should be okay lah, and then tak ada apa-apa masalah lah. Okay, ni sekarang ketiga anggota secara umum je lah bekerja dengan sebuah band legend, dia kata legenda sebuah band nama besar dalam di dunia bawah tanah ni. So untuk album baru ni, pengalaman bekerja dengan mereka ni, maksudnya setelah sekian lama tak mungkin tak masuk studio kan, so pengalaman secara keseluruhannya lah bekerja di bawah Langsui yang baru ni. Pada saya ni pengalaman baru saya, sebab bila sebelum ni pun saya pernah rekod, tapi kali ni nampak lebih teratur. Semua lebih teratur, lebih smooth pada saya. Bagi saya pula ini satu macam tadi saya sebut cabaran, tugas berat ya. Dan macam Razlan cakap tadi pun, saya nampak production kali ni lebih teratur, kemas dan lebih profesional. Itu banyak membantu sebenarnya, mengurangkan sikit cabaran itu kan. Jadi berharap benda ni dapat diteruskan, insyaAllah. Pengalaman recording pengalaman Langsui ni, dia sebenarnya ada dua fasa tau. Sebelum recording dan selepas recording. Sebelum recording, dengan Langsui ni memang disiplin kena tinggi lah, sebab rehearsal tu kerap,
sebelum tak tahulah dah berpuluh-puluh kali rehearsal dan selepas recording pengalaman dia lain pula kan. Ada argue sana argue sini, nak mendapatkan kata sepakat tu susah agak tau. Masing-masing ada ego kan, masing-masing ada band yang lain-lain dulu. Tapi akhirnya kita fikir kita nak yang terbaik untuk album ni, sebab kita memang saya aim nak jadikan album ni satu yang orang akan kenal sampai bila-bila. Bukan orang beli dan simpan macam tu je. Beli tapi dia akan nak dengar lagi tau. So dia punya pengalaman tu memang tak sama macam dulu lah. Dia lebih berdisiplin, dan tapi pada masa sama kita punya relationship tu dah macam keluarga tau. Macam Aradia dulu gaduh sana gaduh sini kan. Tapi sekarang tak. Jadi adakah akan ada lagi selepas ni langsung dengan album selepas ni akan ada lagi? Tak, setakat ni hanya untuk ni dulu. Saya dengan Sam ni sebenarnya selalu jugalah communicate kan. Sam kata dia tak ada idea dah. Sebab basically ni lagu-lagu dulu tau. Tapi saya akan cuba push dia lagi. Sekurang-kurangnya lepas ni kita buat lagi satu, tapi bukan masa terdekat lah sebab kita tak nak menjadi band yang macam banyak keluar material tapi orang tak ingat. Kita nak keluar material orang ingat. So insyaAllah lah akan ada lagi. Okay, sebagai kehadiran anggota baru, 3 orang anggota baru, saya difahamkan Chinot, saya tahu daripada Aradia, dan Yunus daripada Hayar Griba, dan juga seorang lagi yang ni memang saya minta maaf, saya baru kenal. Saya minta maaf. Jadi muda ni, Jambu. Kalau boleh diulaslah untuk kehadiran anggota baru ni dalam camp langsung yang baru ni. Untuk permulaan terima kasih banyak pada diorang ni yang sanggup masuk join Langsui ni lah. And macam dikatakan tadi Yunus daripada banyak orang kenal macam Burning Twilight, Chinot tahu dari mana asal dia, dan saudara baru ni Razlan. Dia orang paling muda lah dalam dia mualaf baru sunat. Kan minta amalan, kau kecil kena bully jangan Sam. Aku tak ada. Okey kan. Tapi dengan bakat dia orang ni bagus sebenarnya dengan especially Azlan dia paling muda paling kecil, paling comel paling bongsu dalam Langsui. Nama dia bukan saya yang cadangkan, saya pun memang kenal dia masa dalam Langsui sebenarnya. Dalam Langsui, menjadi ahli Langsui. Sebelum ni memang saya tak kenal. Nama dia dicadangkan oleh Sam. Begitu juga dengan Chinot, dicadangkan oleh Sam. Dan sebelum Yunus ni Zul daripada Naftaraka lah. Sebab Zul ni dia pernah main dengan Langsui sebelum ni baik dengan YR ataupun dengan IR lah. Tapi disebabkan komitmen Zul digantikan oleh Yunus lah. Itu pun atas pemerhatian dan ni juga Sam kan. Jadi walau macam mana pun dengan 3 orang ni, dengan bakat dengan 3 orang ni, dengan ni bagi saya dengan satu inilah line up Langsui yang terbaik saya rasa terbaik kan, berbanding dengan yang lepas kan, yang banyak macam orang kata sambil lewa kan. Tapi dengan line up ni saya rasa saya perhati selama ni kan. Sebab masing-masing pun ada pengalaman dengan masing-masing pun ada band sendiri. Dan dengan Langsui baru saya rasa baru diorang faham kot dengan hasil kerja kita dengan apa sumpah seranah semua ada tu dia. Masa kami start Langsui ni, kita ialah masalah utama macam mana nak lengkapkan line up. Adman tak nak ataupun Lan tak nak. Jadi kita fikir siapa nak main ni. Jadi syaratnya bukan musicianship. Sebab kalau kita musicianship, contohnya kita pakai gitaris yang boleh kan, drama yang session boleh baca note kan, bass dan sebagainya lah. Yang penting nak cari persefahaman tu.
Kan nak cari orang terror ni main instrumen memang banyak. Tapi belum tentu boleh sefahaman kan. Jadi tengah duk pening macam tu, tiba-tiba dapat tahu dia krisis dalam Aradia. Jadi dua daripada ahli Aradia dapat dengar dia isytihar keluar lah. Saya bagi tahu Ayun, dia orang mau main kat Langsui. Bila dia kontak, dia mau, dia orang mau, kita terima lah. Sebab dia Aradia dengan Langsui ni tak zaman sama. Walaupun tak rapat, tapi kita kenal lah. Jadi senang. Muzik pun zaman masa tu, zaman 90-an, jadi kita nak adjust pun senang. Jadi dia orang masuk. Lepas tu drama dengan gitaris lah. Kemudian basis Zul. Senang sebab Zul pun pernah main dengan Langsui. Dia tahu jadi tapi dalam kita orang tengah prepare lagu tu ada masalah pada gitaris Faizal. Jadi kita terpaksa undurkan dia lah. Dan duk fikir juga siapa nak main ni kan. Jadi satu macam itulah syarat dia kena sefahaman. Jadi timbullah Razlan. Razlan ni bukan zaman kita, sebab saya tahu dia ni muda kan. Tapi sebab dia ni orang Ipoh. Jadi Ipoh senang kot adjust kan. Ipoh senang adjust. Senang adjust pun dia pun okey. Dia terima okey. Koyak. Lepas tu tengah-tengah tu pula si Zul tak dapat komit. Jadi pun dia undur diri lah. Saya duk fikir siapa jadi sezaman ataupun orang Ipoh tengok saya memang minat dengan si Yunus ni sebab dia tengok dia perform dengan Haya Gereva, dia macam ada tarikan pada saya. Ada style dia. Ada image dia. So saya jemput dia. Jadi dia bukan orang Ipoh Pening. Dia bukan orang Ipoh, tapi sebab dia pernah bersama dengan orang Ipoh band Haya Gereva, jadi okey lah kot. Jadi nampak blend tu okey. Setakat ni semua blend okey. Boleh buat bincang, boleh bersama kan, tak ada rasa kekok lah. So alhamdulillah okey. Okey Abang Lan, kalau nak tambah. So dalam satu interview ROTW isu berapa saya tak ingat. Tapi dalam tu cover depan Langsui. Abang Sam, Azman dengan inilah Abang Lan. So, dalam interview tu Abang Sam mengeluarkan kekecewaan lah dengan industri kita ni tak boleh untuk lagu-lagu seumpama metal ni susah nak naik. So antara reason yang Abang Sam mundur diri daripada Langsui tu antaranya dalam, kalau saya tak salah baca lah, dalamnya begitulah kan, saya kecewa dengan industri kita ni. So adakah sekarang ni pada hari ni masih kecewa ke, ataupun sebenarnya dah tak kisah pun, nak terima tak nak terima tak ada masalah, tapi maknanya buat album, buat band sekarang ni lebih pada passion lah seperti yang dikata sebelum. Mungkin ke masa tu kecewa pasal itulah, sebab kami masa tu memang try to penetrate mainstream. Tapi jangan salah faham, sebab masa tu interview tu masa zaman Asyik kan. Jadi album Asyik tu bukannya untuk penetrate mainstream, tapi disebabkan konsep Asyik tu yang lebih friendly, why not kita push ke mainstream. Jadi kita cuba try, tapi tak lepas lah kan. Jadi kecewa lah macam tu. Tapi sekarang ni sebab utamanya sebab personally sebab saya nak keluarkan lagu yang tak pernah rakam lah, itu je. Jadi apa yang di sebalik itu saya tak kisah, janji keluar lah. Tapi sekarang bila tengok kualiti ni kan, kualiti album ni, patut kita push lah sampai mana yang boleh pergi lah kan. Sebab saya rasa album Langsui ni kualiti dia lain macam sikit. Bukan nak cakap lebih tinggi ke apa kan, tapi realitinya macam tu lah. Kalau saya salah, tolong tunjukkan. Album Liga ni begitu juga dengan sebelum-sebelum ni, bukan untuk especially Liga lah, bukan untuk meriahkan industri kan. Tak ada kena-mengena nak dengan industri
industri pun tak ada pandang apa band-band death metal, underground, black metal pun kan. Kalau sekali pun dapat ruang dalam industri mainstream tak setinggi mana pun boleh pergi kan. Jadi Lang Sui ni lahir bukan untuk bersaing dengan band-band apa mainstream atau underground tu. Lang Sui lahir daripada hobi kita sendirilah, minat dengan muzik ni bukan untuk memeriahkan lagi industri lah. Begitu juga dengan album Dirga ni yang bakal keluar ni pun bukan untuk memeriahkan lagi industri nak masuk apatah lagi nak masuk muzik-muzik kan, speed kan. Itulah dia kan. Sebab macam saya pegang pada satu ni lah. Ni pegangan saya lah. Industri sucks lah, itu je. Underground live lah. Masuk AJL tu. Pendapat sekarang ni kita Spotify, ada Spotify, Google Music, Apple Music. Sebab pasal yang saya tahu pasal memang pro traditional punya material kan, CDs, LP kan. So dapat pasal sendiri lah untuk sebab ikut kata Cik Yun, dia kata akan di-upload ke Spotify semua tu. Okey, saya okey je. Spotify ke physical ke, tapi pastikan berbayar lah. Kan MP3 ke dapatkan daripada sumber yang sah lah kan. Sah daripada Spotify tu sah, daripada Bandcamp pun sah. Tapi janganlah share ni kan. Bukanlah nak cakap, bukannya kaya pun kami dapat daripada ni kan, daripada soft copy ni, tapi hormati, itu saja. Bila korang sebagai peminat kata kami minat Lang Sui, tapi kamu dengar lagu Lang Sui daripada sumber yang tidak sah, MP3 tak berbayar, jadi tak rasa malu ke kata peminat kan? Macam itulah. Kalau nak dengar soft copy, dengarlah daripada sumber yang sah, daripada Bandcamp ke, walaupun dia streaming, walaupun dia free streaming kan, free, tapi dia daripada sumber yang sah. Tapi kalau kamu ambil lagu tu simpan dalam hard disk kamu, MP3 daripada sumber yang tak sah, rasa malu sikit, itu je kan. Untuk kata kami peminat Lang Sui, saya peminat Lang Sui kan, itu je lah saranan daripada ahli Lang Sui. Kami semua peminat Lang Sui. Dan band-band yang kami sebut, kita orang tengok, kita orang semua muda kan. Kan. Jadi bila kita dapat sumbangkan yang sedikit ni pada diorang, dan harapan kami, dan kami dah nampak hasil kerja diorang, daripada untuk kalau nak boleh kata nak promosi kepada orang yang support underground music scene. Kita tak payah cakap yang pada yang support Lang Sui saja, yang support underground music scene kena ada album baru ni. Diorang dah announce Dirga Belasungkawa adalah album yang dirakamkan di Bandung, sound engineer Toteng, producer Sidi Khanzab. Kalau namanya underground, salah satu nama yang macam kita orang pun sekarang ni ada Sidi Khanzab sama kita orang dah rasa rendah diri lah. So Dirga Belasungkawa adalah satu titik tolak kepada underground music scene di Malaysia. Bukan kita menidakkan local production house, tapi kita nak bawa Lang Sui berada di satu tahap. Kita besar harapan kita orang, dan kita orang percaya dia orang dah buat. Jadi kita tunggu Dirga Belasungkawa untuk kita semua, daripada kita semua. Sebab macam selalu kita orang bagi tahu apa kita buat dengan barang yang kita sayang, kita jaga. Itu yang kami buat. Macam sahabat-sahabat saya cakap tadi, nak kata kita memayungi, tidak. Tak adalah sangat kan. Daripada bilah-bilah payung tu kita salah satu. Kita tidak bersaing, kita buat sama-sama. Daripada kita untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita yang mendengar, yang suka kepada muzik ni. Jadi Dirga Belasungkawa salah satu album antara album dalam underground yang mesti wajib dimiliki
untuk kesinambungan bukan saja Lang Sui dan scene underground kita.